Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian ke webinar Seni Insekta bertajuk Melukis Rupa dan Bentuk Serangga dengan Unsur Garisan. Untuk makluman semua, program pada hari ini merupakan program webinar mengenai seni lukisan serangga menggunakan unsur garisan yang akan memberi pendedahan kepada para peserta untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kemahiran melukis bentuk dan juga rupa serangga dengan unsur garisan. Sebelum bermula, di sini terdapat beberapa pengumuman penting untuk perhatian semua peserta. Diminta para hadirin untuk menetapkan mikrofon anda dalam mode senyap sepanjang program berlangsung untuk memastikan kelancaran program. Digalakkan para peserta untuk membuka kamera bagi mewujudkan interaksi di antara penceramah dan juga peserta. Jika terdapat persoalan, peserta boleh membuka mic atau tulis di ruangan chat semasa sesi soal jawab. Pautan kehadiran akan diberikan pada penghujung program. Diharapkan para peserta dapat kekal sehingga program tamat. Kerjasama anda semua amatlah dihargai. Sekali lagi, saya Siti Asya selaku AJK Seni Insekta dan moderator webinar pada hari ini ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua ke webinar terakhir program Seni Insekta yang dianjurkan oleh Pusat Sistematik Serangga Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Entomological Society of Malaysia Entoma, Kelab Biologi UKM, Kesatuan Mahasiswa UKM, Pusat Sains Negara dan Balai Seni Negara. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak penaja yang menyokong program kami iaitu Amanah Raya Berhad, Al-Kahfi Lestari Oil and Gas, Bumitek Global Energy Sinar Berhad, Fakulti Sains dan Teknologi UKM, Mrs. Fatin Azharman dan Puan Zaida binti Yahya. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Najib Abdullah Sani, Naib Pengerusi Program Seni Insekta dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNIMAS dapat meluangkan masa untuk webinar pada hari ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Hasnul Jamal bin Saidun selaku penceramah atas kesudian untuk berkongsi ilmu berkenaan lukisan seni menggunakan unsur garisan pada hari ini. Sebelum bermulanya webinar, dijemput Dr. Muhammad Najib Abdullah Sani selaku Naib Pengerusi Program Seni Insekta untuk memberi sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua, kepada warga UKM, warga UNIMAS, salam UNIMASku sayang. Hari ini sekali lagi kita akan bawakan siri webinar bahagian ketiga yang juga merupakan siri akhir webinar sempena pertandingan dan pameran seni visual 2D berinspirasikan serangga iaitu Seni Insekta. Jadi sebelum ini kita dah ada 3 siri webinar iaitu webinar fotografi, berhasilan karya fotografi oleh Encik Hardy Adrian yang merupakan jurugambar profesional, dan siri webinar seni 2D yang kedua iaitu segalanya tentang 2D art yang telah disampaikan oleh Encik Hakimi Halim dari FSGK UNIMAS. Dan hari ini kita amat bertuah untuk bersama Prof. Madya Hasnul Jamal Saidun untuk kita mendapat sedikit ilmu menerusi perkongsian beliau yang bertajuk melukis rupa dan bentuk serangga dengan unsur garisan. Gap daripada webinar siri kedua dan yang akhir ni actually gapnya 1 bulan. Kita sanggup tunggu untuk Prof menyampaikan ilmunya pada hari ini. Jadi saya harap dengan sumbangan beliau pada hari ini dapat memanfaatkan kita semua dengan ilmu-ilmu baru tentang seni visual. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Hasnul Jamal Saidun atas kesudian untuk menghadirkan dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kembali kepada Encik Pengerusi Majlis dan semoga majlis pada hari ini mendapat manfaat kepada semua, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Najib atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, saya pasti anda semua sudah tidak sabar untuk mendengar perkongsian daripada Profesor Madya Hasnul. Namun sebelum itu, saya ingin berkongsi secara ringkas latar belakang beliau. Nama diberi Profesor Madya Hasnul Jamal bin Saidun. Beliau merupakan pengarah Museum dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia.
Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana seni halus dalam bidang seni elektronik daripada Rensselaer Polytechnic Institute. Beliau juga sebenarnya arif dan berpengalaman dalam bidang seni halus fine art sehingga dianugerahkan pelbagai jenis anugerah kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya termasuklah Anugerah Buku Malaysia, Yayasan Buku Malaysia dan Best Art Book. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Profesor Madya Hasnul untuk memulakan sesi webinar ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Majlis, Cik Siti Aisyah. Terima kasih juga kepada kawan saya Dr. Najib yang kini sudah berada di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Saya berharap Dr. Najib bahagia di UNIMAS, insyaAllah ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang. Saya akan cuba mengisi hari ini untuk membawa anda semua mengintai tentang sedikit rahsia di sebalik melukis sambil kita sama-sama melukis. Jadi ada satu bukannya ini muka saya. Muka saya, tak payah tunjuk muka saya yang ada tangan saya ni. Jadi kita tumpukan kepada tangan saya. Sambil saya bercakap, tangan saya akan bercakap. Seorang pelukis tu tangan dia yang bercakap sebenarnya lebih daripada mulut dia. Cuma saya kena buat sedikit disclaimer. Hari ini kita tidaklah melukis serangga. Jadi saya minta maaf lah kalau tajuk itu agak misleading. Hari ini kita melukis, kita cuba memahami asas di sebalik kerja melukis. Jadi termasuklah di dalam itu kalau kita nak melukis serangga. Jadi saya minta maaf. Mungkin boleh buat sesi yang lain di mana kita boleh panggil seorang pelukis yang handal, yang mungkin lebih handal daripada saya untuk melukis serangga. Jadi hari ini tak melukis serangga. Hari ini kita melukis juga, tetapi kita belajar, kita mengaji bahawa melukis itu akhirnya adalah untuk kita menjadi saksi, untuk kita mengenali, untuk kita mengintai lukis ataupun cipta yang maha agung. InsyaAllah saya mulakan. Saya ada berpesan, mungkin pesanan saya itu miss in translation, untuk mereka yang akan menyertai sesi ini menyediakan seberapa banyak kertas A4. Tapi mungkin dalam announcement tu ditulis sekeping A4. Jadi kalau sekeping itu tak cukup lah. Sebenarnya kena ada banyak. Apa yang kita akan lakukan, saya akan melukis di atas kertas ini. Sambil saya melukis itu, sekiranya anda berminatlah, tak paksa, boleh melukis sekali dengan saya. Apa yang saya lukis tu, anda lukis sekali. Jadi tidaklah menjadi satu ceramah ataupun sesi yang membosankan. Kerana bila kita membuat nota secara visual, terbukti ianya lebih berkesan untuk kita ingat dibandingkan dengan membuat nota dalam bentuk ayat-ayat deskriptif. Jadi kalau sesiapa yang rajin itu boleh sama-sama buat nota. Anggap ini sebagai satu bentuk notasi visual. Saya buat sedikit lakaran terlebih dahulu sebagai pemula. Kemudian kita akan lanjut daripada situ. Ini tapak tangan saya. Ini ruang kertas. Pertama, mesti ada ruang. Kalau tak ada ruang, tak ada lukisan. Apa itu ruang? Nanti dulu. Ada ruang 1D, 1 titik. Kita nampak, saya besarkan sikit. Ada ruang 2D, ada ruang 3D, ada ruang 4D. Kalau kita bernasib baik, boleh masuk menjangkau ruang 5D. Mulakan dengan tapak tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Semua bermula dengan titik. Saya mulakan dengan titik. Saya trace tapak tangan saya. Sekiranya anda nak trace tapak tangan, boleh, silakan. Dari titik, denai. Dari satu titik ke satu titik menjadi garis. Garisan adalah denai atau pathway dari satu titik ke satu titik. Pathway yang ditutup titik mula bertemu dengan titik asal menjadi rupa. Bahasa Inggerisnya shape. Bahasa Inggerisnya shape. Pada tapak tangan saya ini ada titik. Satu titik kat sini. Saya boleh melabuhkan pandangan saya kepada titik-titik tertentu di atas tapak tangan saya sendiri. Tapi ini titik dulu ya. Saya boleh menyambung titik-titik ini menjadi garis. Kalau sesiapa nak buat, silakan. Kalau saya meletakkan satu paksi di sini, ini dipanggil melukis dengan berpaksi. Letak cermin, saya mendapat keterbalikan daripada apa yang saya telah lukis di sebelah kanan. Ini dipanggil image cermin atau simetri. Saya boleh mulakan dengan satu bulatan di sebelah kiri, bulatan di sebelah kanan. Saya boleh sambung, letak satu lagi bulatan menjadi simetri. Saya boleh buat begini. Simetri. Pada tapak tangan kita itu ada banyak rahsia. Malah garisan yang dilukis itu, kalau kita baca, ia merujukkan kepada nombor. Dia dicampurkan menjadi 99. Apabila kita menadah tapak tangan kita dengan menggunakan unsur garisan, titik, rupa, apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak sebalik kerja melukis. Dan ini saya gunakan prinsip simetri. Prinsip simetri ini
ada pada alam, termasuklah pada serangga. Okey. Ada yang nak grab frame dia panggil. Boleh grab frame. Tapi lagi baik sekiranya anda juga melukis sama. Boleh jadikan catatan, boleh jadikan trigger untuk ingat balik celoteh saya. Celoteh saya tu secara verbal. Tapi yang kita lukis itu menjadi pintu untuk kita buka balik frekuensi celoteh saya. Habis muka surat yang pertama. 7 elemen, saya cerita sedikit. Lazimnya ada 7 elemen asas reka bentuk. Elemen-elemen inilah juga yang menjadi asas kepada lukisan. Juga asas kepada apa? Jua fenomena tampak atau fenomena visual yang disaksi atau yang dicerap oleh mata atau deria lihat semua manusia. Elemen-elemen ini terkandung dalam segala yang kita saksi atau yang kita lihat atau yang kita, saya gunakan istilah ini, yang kita perihati. Bukan perhati, yang kita perihati. Perihati. Maaf, letak balik yang ini. Perihati. Dalam bahasa Melayu, perihati itu bermaksud bukan tengok, bukan looking, bukan gazing. Perihati itu maksudnya memerikan hati. Sebelum melukis, kena melihat. Tapi perkataan yang lebih halus untuk melihat adalah perihati. Menghaluskan hati. Melihat, melukis adalah kerja. Menghaluskan hati. Bukan fikiran sahaja. Memanglah kalau kita orang sains, kita nak menghaluskan fikiran kita. Tapi dari sudut seni, kita menghaluskan hati, kalbu. Jadi kita dapat perkataan perihati, prihatin, menghaluskan, memberikan perhatian kepada hati, bukan otak. Tolong beri perhatian. Tak pernah kita dengar orang kata tolong beri perotakan. Saya sedang memerihati. Tak pernah kita dengar orang kata saya sedang memerotak. Tolong berhati-hati. Tak pernah kita dengar tolong berotak-otak sikit. Semua menggunakan istilah perihati. InsyaAllah, ini saya buka saja. Tak payah saya elaborate. Jadi melukis itu menghaluskan hati. 7 elemen. Pertama, mesti ada ruang. Kedua, garisan. Ketiga, rupa. Keempat, tona atau nilai terang gelap. Kelima, bentuk. Keenam, jalinan atau corak. Ketujuh, warna. Mesti ada ruang. Ruang 2 dimensi atau ruang 1 dimensi. Mula dengan titik. Dari titik ke titik jadi garisan. Titik yang bertemu semula menjadi rupa closed shape. Rupa yang wujud dalam ruang dipanggil satah. Semula dengan ruang. Titik masa. Titik ke titik jadi ruang masa. Titik ke titik menjadi garisan.
menjadi rupa. Rupa dalam ruang 3D dipanggil satah. Satah bertemu satah menjadi bentuk. Sekiranya kita meletakkan jalinan, corak dan nilai terang gelap, tak perlulah kita sebut istilah dia cross hatching ke apa ke. Yang penting konsep dia. Tak bayang. Boleh lukis sekali dengan saya. Tapi saya kurang sikit percayalah. Sebab di Malaysia ni agak pasif pembelajaran kita. Show me and I will only see. Nanti lepas ni saya nak tengok apa yang dilukis oleh peserta. Boleh bagi markah. Jadi bentuk jalinan adalah kualiti permukaan, jalinan dan corak. Ada corak, ada jalinan yang menghasilkan nilai atau tona, nilai terang, gelap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elemen asas lukisan. Apa lagi satu? Cik Snow kata 7. Lagi satu, warna. 2 jenis warna. Warna cahaya, warna pigmen. Warna pigmen adalah warna yang dipantulkan daripada sesuatu permukaan. Asas kepada semua warna yang kita tengok adalah warna merah, warna biru, warna kuning. Semua julat atau frekuensi warna yang kita tengok berasaskan kepada 3 frekuensi asas ini, merah, biru, kuning. Kalau warna, ada satu lagi kategori warna iaitu warna cahaya. Warna cahaya, 3 asas dia. Warna yang kita lihat pada skrin TV kita ni berasas kepada warna cahaya. Hijau, merah, biru. Red, green and blue, RGB. Warna. Semua hal yang kita tengok secara visual ada 7 ini. Ini elemen asas yang lazim. Tapi tajuk hari ini saya terkait dengan beberapa elemen. Satu ada sebut rupa, bentuk, garisan. Mungkin ada elemen corak juga. Kita akan terokai lebih lanjut. Bagaimana semua elemen ini kita boleh lihat pada corak yang ada pada alam. Tapi sebelum tu, saya ingin keluar sikit daripada kelaziman. Pada saya, 7 ni tidak mencukupi. Saya nak tambah. Saya nak tambah lagi 3 elemen. Kalau pergi ke sekolah-sekolah seni mungkin tak ada 3 elemen ni. Jadikannya bukan 7 tapi 10. Saya tambah cahaya, saksi yang sedar dan titik masa. Cahaya, saksi yang sedar dan titik masa. Bentar.
So, perlu ada cahaya. Perlu ada sumber cahaya. Cahaya hadir dalam bentuk tenaga, sama ada tenaga gelombang atau partikel. Perlu ada saksi yang sedar. Saksi yang sedar juga mengeluarkan foton, menghasilkan interaksi, interference. Semuanya diproses oleh minda. Ada pineal gland di belakang ni, tapi kita cerita benda lain lah. Pineal gland ni, rahsia pineal gland. Apa yang kita alami sebagai pengalaman visual itu di belakang. Yang inilah yang kita alami sebagai garis, rupa, bentuk, jalinan, nilai tona, terang gelap, warna. Yang kita katakan sebagai pengalaman fizikal kita itu sebenarnya hanya di dalam minda. Apabila ada saksi, yang saksi itu sedar. Kalau dia tak sedar diri, ruang tidak wujud. Perlu ada cahaya. Dengan ada cahaya, ada saksi sedar. Bila ada saksi sedar, kalau tak ada cahaya, tak ada saksi sedar, tak ada 7 elemen. Jadi apa yang dikatakan sebagai cahaya? Apa makna saksi sedar? Apa makna cahaya? Apa makna saksi sedar? Segala yang kita saksikan dengan mata atau diri lihat perlu ada cahaya. Cahaya mesti ada dulu. Kalau tak ada cahaya, tak ada saksi. Tiada saksi, tiada pengalaman tampak. Tiada pengalaman tampak, tiada 7 elemen tadi. So kita mulakan dengan cahaya. Apa dan mungkin juga siapa cahaya. Okay. Saya tayangkan video yang pertama. Bila saya melukis, saya diam. Saya diamkan fikiran saya diamkan perasaan saya. Ataupun kalau fikiran saya dengan perasaan saya itu bising, saya perhatikan. Maknanya saya sedar apa yang fikiran saya dengan perasaan saya tengah buat. Saya jadi saksi. Memang kita membuat tapi melukis, tapi di sebalik melukis itu apa dia sebenarnya? Saya memang melukis, saya diam. Bila saya diam, daripada saya punya gelombang tu, gelombang minda saya itu, brainwave saya itu beta, saya masuk alpha. Sebab saya diam. Nak masuk alpha tu kena diam. Saya nak, kalau kita asyik fikir dalam keadaan beta wave, kita penat. Boleh macam saya, boleh tak saya excuse daripada jadi Hasnul? Saya nak excuse kejap. Saya nak jadi apa? Saya nak jadi sebahagian daripada gelombang cahaya. Saya melukis. Sebab melukis tu bila saya bermain dengan warna, warna tu apa? Apa warna tu? Warna tu bukan pada benda. Warna itu adalah fenomena cahaya. Jadi saya diam. Bila saya diam, saya masuk, saya tinggalkan beta wave, minda bising tu, gelombang beta tu, saya masuk alpha. Alpha saya diam, saya tenang lah. Walaupun mungkin saya melukis orang, atau melukis pokok, atau melukis air, atau melukis sungai, itu rujukan saja. Sebenarnya itu pintu saja. Pintu untuk saya masuk dalam dunia apa? Dunia cahaya, dunia warna. Warna tu apa? Warna tu cahaya.
kita ni fenomena cahaya. Kita ni sebahagian daripada satu tarian kosmik, iaitu tarian cahaya. Kan? Macam kita tengok, kita pergi tengok wayang, kita mabuk tengok wayang itu, termasuk dalam drama dia, kerana kita memerhatikan layar. Layar itu dia menangkap, memantulkan cahaya menjadi objek. Kita kata kita melihat peristiwa, kita kata kita melihat orang, kita melihat heroin, kita melihat hero, kita melihat watak-watak, kita melihat kejadian, kita melihat aksi. Cuba jangan pandang layar tu. Cuba masuk panggung wayang nanti, jangan pandang layar tu. Toleh tengok cahaya, tengok projection light tu. Tengok sebenarnya yang kamu kata objek tu sebenarnya cahaya. Macam di panggung wayang tu. Jadi ada orang dia mabuk dengan layar tu. Ada yang dia study apa tu cahaya. Apa dia cahaya? Apa yang membuatkan merah tu jadi merah? Apa yang dikatakan biru? Kenapa daripada merah jadi biru, daripada biru jadi hijau, jadi kuning? Apa tu? Jadi saya melukis dan saya mahu kamu juga melukis. Kamu mengenal cahaya. Cahaya tu siapa? Cahaya tu diri kamu. Alhamdulillah, saya tayangkan video susulan, video yang kedua pula ya. Analyzing, understanding colors. We are learning to appreciate and experience in a better way what is light. In Malay, it's called cahaya, Arabic, nur, or whatever you call it, light. In Malay language, when I say this is my child, the fine word for that is this is my cahaya mata. In English, it means light of my eyes. So all of you, to your parents, are cahaya mata, light of their. Always remember that it is a gift that we take for granted. One of the senses that we take for granted. Of course, we also experience the phenomena of sound, phenomena of taste, phenomena of what? Smell, what else? And touch. All those are your gifts. But other than sound, sound is the first primal one. Second one is light. So whenever you open your eyes, be very thankful, because you are basically experiencing the phenomena of light. Light alone, if you study, then you discover that we are the best of creations, created to experience this amazing phenomena of light, that you can turn into anything of your choice. Cahaya itu tenaga. Tenaga itu cahaya. Tenaga sentiasa bergerak. Energy in motion, sebab itu disebut emotion, atau dalam bahasa Melayunya emosi. Emosi kita itu adalah tenaga yang sentiasa bergerak. Cahaya hadir dalam bentuk gelombang dan partikel sekaligus. Tapi jangan tanya saya lebih-lebih tentang ni, kerana ia ini terkait dengan satu jenis bidang dipanggil fizik atau fizik kuantum. Jadi cahaya boleh dianggap sebagai fenomena gelombang, boleh dianggap sebagai fenomena partikel. Buka mata, nampak partikel. Mungkin partikel tu di sini,
Mungkin partikel tu di sini, mungkin di atas ni peak, mungkin di bawah, mungkin kat peak ni, mungkin kat slope ni, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Boleh jadi satu titik. Bila saya sebut partikel tu maknanya lebih kecil daripada atom, subatomic partikel. Boleh ditafsir sebagai gelombang. Garis, titik. Garis, titik. Kalau kita lihat ia ingin menyaksikan fenomena cahaya itu dari sudut yang sangat halus, mengungkapnya dari sudut dunia atau dimensi subatomik, lebih kecil daripada atom, dimensi kuantum, mungkin kita lihatnya sebagai titik, 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 titik. Kalau kita uji lagi, kita lihat titik tu di sini, di sana, di sini, sehinggalah dia bertaburan, boleh berada di mana-mana. Kemungkinan untuk titik itu dilihat mungkin banyak berada di tengah-tengah. Ya, ini nukleusnya. Kemudian mungkin juga pada satu radius frekuensi yang tertentu di sini. Semua berasal dari titik. Kalau nak lukis, silakan lukis. Titik saja. Cahaya itu partikel pun boleh, gelombang pun boleh. Sekarang saya melihat dari sudut partikel. Mungkin ada radius yang kedua. Dalam radius ini, dia punya peak. Mungkin kemungkinan untuk kita nampak satu subatomic partikel itu dibekukan dalam kedudukan di sini. Saya sedang melukis sifat cahaya dari sudut tenaga. Mungkin juga saya sedang melukis profil atom. Ini elemen titik yang paling asas. Mungkin ada radius yang ketiga. Titik. Kalau kita meneroka fizik kuantum, di dalam partikel itu sendiri pun boleh dikecilkan lagi menjadi titik yang lebih halus. Yang sini kita akan lihat atom tu gambarannya ada ring circle begini kan. Ini kalau kita mungkin lihat dia dari sudut gelombang. Jadi dalam satu titik ada segala ni. Semua gelombang ada julat frekuensi tertentu. Dari yang laju kepada yang perlahan. Kalau yang ini mungkin laju dan jauh. Kemudian dia makin lama makin perlahan dan makin dekat. Ini sifat gelombang sampailah dia jadi pekat. Sampailah apa yang kita alami sebagai pengalaman visual, pengalaman benda. Apabila fenomena cahaya itu bersaksi, maksudnya ini dialami oleh manusia secara sedar yang boleh melihat. Dan julat frekuensi gelombang itu dinamakan visible spectrum atau visible light atau cahaya yang boleh dicerap oleh manusia. Apa itu visible spectrum? Visible spectrum.
apa yang kita lihat sebagai warna itu hanyalah kurang dari 1% dari EMF, electromagnetic field. Medan elektromagnet. Daripada julat frekuensi yang jauh kepada julat frekuensi yang dekat. Yang kita nampak tu hanya 1% di sini. Less than 1% of the whole electromagnetic frequency. Kita lihat dengan mata kita. Proses oleh minda kita. Menjadi apa yang kita alami sebagai pengalaman visual. Di belakang, bahagian belakang otak kita. Semua yang kita lihat itulah. Kalau kita lihat dari sudut warna, adalah julat frekuensi. Mana ke dia ni? Daripada julat frekuensi warna yang kita sebut sebagai ungu, yang jauh. Ini pun bukan ungu. Kepada julat frekuensi yang kita sebut sebagai warna biru. Pada julat frekuensi yang kita sebut sebagai warna hijau. Makin lama makin laju kepada warna kuning. Kepada kuning kepada warna jingga. Daripada jingga kepada warna merah. Kita sebut pelangi. Semua itu adalah fenomena cahaya. So yang kita saksikan ini adalah fenomena cahaya. Penyaksian ini dipanggil witness-based reality. Dalam bahasa Melayunya, reality bersaksi. Reality berasaskan saksi. Tak ada saksi, tak ada reality. Saksinya pula conscious. Bahasa Melayunya sedar. Conscious, sedar. Apa itu consciousness? Tak dapat nak dihuraikan dalam sesi ini. Reality visual wujud kerana ada conscious observer. Kitalah conscious observer atau saksi yang sedar. Itulah yang sedang mengalami fenomena cahaya. Termasuk jasad kita. Sebahagian daripada tarian kosmik fenomena cahaya. Kesedaran atau consciousness membolehkan kita mengalami fenomena cahaya. Fenomena ini membolehkan pula kita mengalami masa. Ini soalan. Adakah masa itu berada di luar kita? Ataupun masa itu sebenarnya di dalam kita? Kesedaran kita menghasilkan masa. Masa menghasilkan ruang. Jadi ruang tidak boleh wujud kalau tak ada kesedaran. Kerana tak ada masa. Masa dan ruang mengalir daripada minda kita. Bukan di luar. Dari dalam keluar. Bukan keluar ke dalam. Setiap detik, setiap saat, setiap sekarang, setiap kali kita celik, setiap kali kita melihat, adalah zikir. Zikir masa. Kesedaran membolehkan kita mengalami masa dan masa membolehkan kita mengalami ruang. Kesedaran kita bergantung kepada frekuensi gelombang otak kita. Frekuensi gelombang otak kita ada 4, ada 5 sebenarnya. Saya ceritakan 4. Beta wave, alpha wave, theta wave, delta wave. Tapi yang itu
Hari ini saya tak berapa sihat, saya skip dulu. Kalau minat, insyaAllah ada rezeki dalam sesi yang lain. Keseluruhan gelombang minda ini membuatkan, boleh disimpulkan sebagai satu taman. Jadi taman bukan di luar. Taman bermula di dalam minda. Jadi minda kita adalah taman. Apabila kita menggunakan minda kita, kita menggunakan jantung kita sebagai pekebun. Pekebun tu kerja dia menanam untuk menghasilkan taman. Taman itu apa? Taman itu minda. Menggunakan minda adalah perbuatan bertaman. Saya tunjuk satu lagi video yang ketiga. Words. You gonna say, what is it? Letter. What is this? You gonna say? Screen. What is this? Light. See? Look, how many times you have answered to actually point out to the fundamental of what we are experiencing, which is what? Light. Whatever you interpret on the screen, basically what you are looking at is light. All those basically light. No light, nothing. So what you are looking at are all basically patterns of light. So colors are basically phenomena of light. When you compose, you design, you play, you communicate through colors, you are basically influencing the phenomena of light. So there's a Malay word that is called cahaya mata. It's Malay word, right? Cahaya mata. So for international students, cahaya means light, mata means eyes. So the Malay word cahaya mata refers to children. So all of us here are, in regards to that term, can be referred to as cahaya mata. The English translation for that is light of the eyes. So all of us, all of you, can be referred to as light of the eyes. Cahaya. So we experience this phenomena of light through our mind, through our feeling, and through our physical body. Whatever you call as a mental experience, like you're thinking about something, or when you are looking at something, tasting something, you are thinking about something, that happens in your brain. When you feel something, that happens in your heart. So two things are happening, two forms of energy. So basically it is an interaction, not one-way street, correct? One way, what I'm trying to deliver to you, this is art. You're from school of what? Oh, okay. So there's thinking, there's feeling, there's also bodily experience. If I am I want to experience Azlo, I cannot just experience his shirt, his look, his skin color, his topi. Those are physical. But I also have to be able to experience what he thinks, what he feels. So now ada tiga type. One is what you experience mentally in your brain, another one what you experience emotionally in your heart, and then
in one phenomena of life is called thought. Right? There are many different thoughts, different thinking, different ways of thinking. They are energy. You understand? They are energy. But you can decide what you want to think. Many things can influence how you think, how you choose to think, the way you think, because the way you think will define you. So when you're thinking about something, have you asked, why am I thinking like this? Ada pernah tanya? So are you aware of what you're thinking? Those who are not aware of their thinking will be slave to their thinking. Oh, that's why you come here. So that you are aware of what you are thinking. The real subject that you're studying when you go to university is you. Subjek yang kamu belajar bila kamu datang ke universiti, akhirnya, fundamentally, adalah kamu. Of course, through different pathways. You know, like genetic structure or architecture or engineering, but fundamentally at the end of the day, who you are. Why you don't want to share what you're thinking? Why? They come closer. Why? Shy? Because when we start an argument, we might start an argument. We might start an argument or it's Yeah, because you want to start an argument. Is argument there? So, when you say you don't want to start an argument, it's like you already make a decision that argument is bad. Clear? So when we argue about different kind of thinking, in a civilized way, when I disagree with your thinking, I am in a way making you aware of what you are thinking. Good or bad? It's supposed to be good, right? Right. So that happens when I disagree, or I have a different way of thinking, or I want to expand the way you think, or I want to explore more about what you are thinking. Your beingness that will be sort of developed, I hope nurtured like a beautiful plant to grow into something so beautiful. So thinking is like gardening, enlightening. Saya tunjuk satu lagi video. Minda itu taman, kalbu atau hati kita. Okay. Pekebun. So your heart is the gardener. Plant beautiful seeds in your mind so that you grow beautiful garden. Now, this university used to call university in a garden. I don't know whether it is still called university in a garden. The purpose of whatever you learn, whoever you become, whatever you do, from what you have learned here, the main purpose is not for you to race or compete against other people, or claim that you are better, blah blah blah, or get more money. No. It's to create beautiful mind. Therefore, mind is a garden. Who's the gardener? Who's the gardener? The gardener is your heart. The heart is the gardener. The gardener, the heart, will choose what to plant in the mind. You plant hate, what will grow? Hate will grow. You plant love, love will grow. What kind of garden that all of you wants to grow inside your mind? I ask you now. People, garden yang macam mana kamu nak? Let's say I help you to plant beautiful seeds, to grow beautiful garden. After I have planted it, you don't water it.
Instead, you go into social media and you start to collect trash. Whatever I have planted in your mind, nothing will happen. So choose. Let your heart choose. Which one? This one I should plant. This one I should plant. When do you plant it? Now. When do you create your future? Now. So if somebody comes to you and plant inside you hate, do you want to collect it or not? No. So that's the only way we can transform. You know? So allow this heart of yours, literally dalam bahasa Melayu bukan hati, jantung, getaran jantung, bukan hati. Kita kata hati kita, hati kita, bukan jantung. Allow the heart to choose to plant beautiful seeds that will grow into beautiful garden, which is your mind. Lebih kurang minda. So minda kita ini sentiasa dalam gelombang, selalunya gelombang beta. Dalam frekuensi sedar inilah kita mengalami titik-titik masa, setiap detik, setiap sekarang. Dalam tiap titik masa itu ada segalanya. Segala yang disaksi bermula dan berakhir dengan titik. Titik menandai masa. Masa pula membolehkan kita mengalami pengalaman ruang. Ruang 1D, ruang 2D, ruang 3D, ruang 4D, ruang 5D. Kita kembali kepada makna titik, titik masa. Titik masa adalah anugerah. Ia wujud kerana adanya kasih dan belas. Dalam setiap titik, setiap detik ada sekarang. Dalam setiap sekarang ada kasih dan belas. Kita saksikan video seterusnya. Every point is love and compassion. Kasih dan belas, 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 kasih dan belas. Saya sedang melukis. I am making points. What does the point becomes? It becomes what? It looks like what? So, what am I drawing? So, who are you? Everyone is a universe. Every cluster is a universe. I am drawing the universe. What you are doing is basically looking at stars. The whole universe within one point is a universe. Every point is an embodiment of the universe. The universe is created for you to experience this point at every moment. Last week we did that, isn't it? The whole universe is created, has to be created for you to experience every point at every moment. Okay, hari ini happy sikit. But fundamentally, you have to start with points. An ability to identify and look at points. Now if I draw your face, you send me a lot of love. I'm also drawing love. Because every point is love. I'm drawing constellation of universe in your face. So in your face is a constellation of universe. Okay, healthy or not? Awesome or not? Why you look not awesome? I asked you to go and print out acupuncture diagram of our face and also our palm and also our tapak kaki. Look at that. That's, you know, all those points are related to your whole body. Can so understand the secret of points. So these are points. Alright. Okay. Today. So dalam setiap titik atau detik masa yang dialami oleh manusia yang sedar, ada seluruh alam. Seluruh alam dicipta untuk manusia menjadi saksi
kepada kewujudannya. Jadi soalannya bagaimana kita mengisi setiap detik atau setiap titik sekarang. Termasuk waktu kita melukis, tiap titik masa, demi masa. Apakah yang kita sedang saksi, lihat, fikir, rasai sekarang? Apakah yang kita pilih untuk saksi, lihat, fikir dan rasai sekarang? Dalam setiap sekarang, setiap titik. Saya balik kepada frekuensi gelombang minda tadi. Ini beta wave keadaan kita sekarang. Kalau kita diam, masuk alpha wave. Sebab tu kena diam. Kalau kita diam lama lagi, masuk theta wave. Yang ni orang Melayu panggil khusyuk. Kalau melukis khusyuk, theta wave. Kalau melukis banyak songeh, bising, beta wave. Atas pada khusyuk, delta. Bebas ruang, bebas masa. Melukis boleh di peringkat beta, dipanggil kesedaran rendah, lower consciousness. Wah, cantik dilukis, lower consciousness. Wah, hebat teknik dia, lower consciousness. Wah, data-data dia dengan analisis komputer dia terhadap serangga ni, terhadap dia punya kepak dan sebagainya, begitu bagus, lower consciousness. Higher consciousness, Allahu Akbar, Subhanallah. Hilang. Yang ada hanyalah kebesaran mereka yang paling hebat. Lower consciousness. Melukis boleh berada di lower consciousness, melukis juga boleh berada di higher consciousness. Kita pulang kepada anda untuk memikirkannya. Okey, mula dengan titik. Untuk membolehkan kita, mungkin anda boleh tiru saya dan buat, membolehkan kita melihat titik ini, apa perlu terjadi untuk membolehkan kita sedar, kita ada, kita wujud, kita dilahirkan, kita alami detik sekarang. Kedua ibu bapa kita perlu dicipta. Mereka perlu bertemu, bercinta, berkahwin. Ini adalah perancangan dan proses penciptaan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Penyaksian kita pada titik ini adalah bukti kepada kehebatan perancangan ini. Kerana untuk membolehkan kita tengok titik itu di saat sekarang, kedua ibu bapa kita perlu dicipta. Kalau tidak, kita tak akan berada di sini. Untuk membolehkan kedua ibu bapa kita wujud, kedua atuk dan opah, sebelah ibu dan bapa kita perlu dicipta, perlu bertemu. Bercinta, berkahwin. Begitulah seterusnya ke moyang-moyang kita. Merentasi generasi demi generasi sehingga beribu-ribu tahun. Sehinggalah pada penciptaan Adam dan Hawa. Penciptaan Adam. Untuk membolehkan Adam wujud, bumi mesti dicipta. Itu saja mengambil jarak masa kosmik yang panjang serta peristiwa-peristiwa kosmik yang dirancang dengan sangat teliti hingga tiada sebarang margin of error. Zero error. Tepat setepat-tepatnya agar bumi boleh dihuni oleh manusia dan manusia boleh wujud. Dalam bahasa astronomi dipanggil cosmic habitable zone. Setakat ini dalam pengetahuan manusia, dalam alam semesta yang luas ini, hanya bumi saja yang setakat pengetahuan manusia
dipanggil Cosmic Habitable Zone. Sampai sekarang manusia mencari, tak jumpa-jumpa. Untuk membolehkan bumi wujud, sistem solar mesti dicipta. Untuk membolehkan sistem solar wujud, matahari perlu dicipta. Untuk matahari wujud, galaksi Bima Sakti perlu dicipta. Untuk galaksi Bima Sakti wujud, seluruh alam mesti dicipta. Seluruh alam mesti dicipta. Saya buat spiral galaksi ya. Saya buat spiral galaksi. Kalau nak lukis sekali dengan saya pun boleh. Kalau kita Google spiral galaxy, dia punya density of stars dia kat tengah-tengah. Seluruh alam dicipta untuk kita sedar dan menjadi saksi. Sekarang. Setiap sekarang kita sedar kita sedang menjadi saksi kepada kehebatan seluruh alam. Seluruh galaksi yang luas ini boleh dilihat sebagai satu titik saja di dalam alam semesta yang luas. Okey. Masa tak cukup, sekarang saya kena habiskan. Masa yang panjang pula nak melukis galaksi kan. Jadi kita hargailah setiap detik, setiap masa. Bila kita melukis, lukislah apa pun. Tapi setiap detik, setiap masa kita lukis itu, kita sedang tenggelam di dalam kehebatan kejadian seluruh alam, kerana seluruh alam itu dicipta untuk membolehkan kita mengalami setiap sekarang. Termasuklah sekarang ini sedang melihat tangan saya menari di atas kertas. Maksudnya demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali manusia itu berpesan-pesan. Inilah tengah berpesanlah ini, insyaAllah. Saya tengah berpesan kepada kawan saya Dr. Najib kerana saya sayang kat dia, dan juga kawan-kawan dia yang lain kerana saya sayang kat dia. Yang ada hanya sayang. Akhirnya saya tayang satu lagi video belas alam. Para seniman tradisi catatan Cina menterjemahkan falsafah Taoism menerusi gambaran lanskap. Gunung Ganang dan banjarannya dijadikan metafora untuk cabaran mencapai puncak ilmu dan darjat kemanusiaan yang tinggi. Alam dilukis dalam kubahan yang menegak. Ruang lukisan dibahagi kepada 3, bawah, tengah dan atas, untuk memberi ilusi penggambaraan keilmuan manusia dari bawah ke atas. Puncak gunung dilengkapi gambaran tempat ibadat atau premis pertapaan tertinggi. Jalan menuju puncak itu dilukis berliku-liku. Imej manusia pula dikerdilkan jika dibanding dengan keluasan dan kehebatan alam sebagai sumber ilmu dan kemanusiaan. Dalam tradisi catatan lanskap Cina ini, alam dialami dan dibaca sebagai buku yang terbuka, yang penuh dengan rahsia untuk didaki, ditekuni dan diterokai, baik dari sisi sains maupun seni dan budaya. Bagaimana pula hubungan manusia dengan alam ditafsir oleh warisan budaya dan tradisi visual Melayu di wilayah Nusantara ini. Peradaban yang dipacu oleh kosmologi Melayu Islam Nusantara adalah sistem pandangan hidup yang melestarikan hubungan sesama manusia, manusia dengan alam, dan yang paling asas, manusia dengan Yang Maha Pencipta.
Asas peradaban Melayu Islam Nusantara ada 3. Pertama, pengesaan Yang Maha Pencipta. Kedua, melaksanakan amanah sebagai khalifah yang mensejahterakan alam. Dan yang ketiga, menjaga adab dalam hubungan sesama manusia serta alam. Kosmologi ini diterjemahkan dalam sistem hidup dan budaya benda yang kaya dengan kearifan baik dari segi saintifik maupun seni dan budaya. Kosmologi ini memuliakan alam sebagai tanda-tanda kasih dan belas yang maha belas. Tanda-tanda ini dijadikan subjek untuk direnung, difikir, ditekuni, dikaji dari segala sudut ilmu, baik sains maupun seni dan budaya. Nahwu visual pada tradisi Nusantara menyantuni antara yang zahir dengan yang batin, yang kasar dengan yang halus, otak kiri dengan otak kanan, logik dan intuisi, ilmu tahu dengan ilmu lalu, minda dan rasa, sains dan seni, fikir dan zikir, pintar dan belas, bijak dan budi, langit dan bumi, dunia dan akhirat. Fitrah dan hukum alam telah diolah dengan begitu indah oleh para seniman awal Nusantara dalam bentuk motif-motif berulang dan berputar atau melingkar. Ianya seperti tasbih dan zikir dalam frekuensi gelombang atau corak tertentu yang taat dan akur pada fitrah. Keteraturan ini diterjemah menerusi simetri. Hukum alam seperti yang diintai dalam dunia subatomik kuantum yang halus itu bergerak dalam rahsia. 3 dari 4 daya dasar, iaitu daya elektromagnetik, daya graviti dan daya kuat dalam atom, menampilkan ciri-ciri keteraturan simetri. Kata Einstein, bukan saya. Simetri juga dapat dikesan pada struktur tema dan susunan surah-surah dalam Al-Quran dan pada beberapa ayat yang terkandung di dalamnya. Manusia dan alam saling terpaut dalam medan kuantum yang tak henti berputar dan bertawaf dalam kadar yang telah difitrahkan. Dari alam subatomik yang halus itu hinggalah kepada sistem planet dan cakrawala. Manusia dengan pokok-pokok misalnya adalah senafas dan senadi. Manusia menghembus karbon dioksida untuk disedut pokok-pokok. Pokok-pokok menghembus oksigen untuk disedut manusia tanpa sebarang bayaran maupun SST. Terbukti secara saintifiknya bahawa kosmologi yang memuliakan alam ini membawa faedah kelestarian dan kesejahteraan jangka panjang. Hidup yang belas alam, bermandi hutan contohnya, diperakui secara saintifik boleh memanjangkan umur, insyaAllah. Kajian-kajian saintifik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam menemukan kita kepada makna dasar sejahtera itu sendiri. Rasa kekaguman terhadap kebesaran alam dapat meningkatkan kualiti hidup. Berkebun sambil menggauli tanah
akan mengurangkan depresi dan membuat kita lebih gembira. Sains yang kata, dan saya kata, tapak kaki yang menyentuh bumi atau rangdi membolehkan kita menjadi lebih sihat dan sejahtera. Mungkinkah peristiwa di Pasir Gudang baru-baru ini satu tanda peringatan kepada kita semua bahawa mengejar dan mencapai kepintaran semata-mata tanpa belas, tanpa ihsan, tanpa budi, tanpa adab, hanya boleh membakar, menghangus dan menukar segala yang hidup menjadi debu. Kepimpinan yang hanya berpaksi minda dan pembangunan material semata-mata tanpa pemanduan jiwa yang belas hanya akan membawa bencana, bukan kesejahteraan dan peradaban. Di manakah kita dalam kancah hubungan dengan alam sekitar pada hari ini? Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kan demi masa. Okey. Betul. Contohnya sistem dia panggil hydrologic system, kitaran air. Cantik dah. Kan? Panas naik atas. Jadi awan berarak dekat bukit. Jadi hujan turun, sungai mengalir ke bawah, sungai mengalir ikut sistem sampai ke laut. Sambil mengalir dia mengukir muka bumi, dia bawa apa-apa yang tak elok. So it's a complete system. It's a beautiful hydrologic system. Kalau kita ganggu sistem sungai, kita ganggu, kita menjadikan bumi ini satu jasad yang sakit. Yang disebut sebagai nadi tadi. Semua bersifat fraktal. Dia mencapar. Jadi kita nampak itu pada pokok. Dan kita nampak pula dalam sistem urat kita. So saya tengok biologi, hubungan antara Earth dynamic system dengan our body system. So Earth sebagai satu body, badan manusia, fiziologi manusia sebagai satu sistem. Dua-dua ada sistem, betul? Ada dua sistem. Sistem saraf, sistem darah. Bila saya tengok, macam pokok macam akar, macam sungai, macam delta. Manusia dengan alam itu saya panggillah senafas, senadi. Saya suka perkataan nadi. Nadi itu Sanskrit lah. Bahasa Inggerisnya pathways, denai, jalan. So dua sistem ni saya panggil inner net. Rangkaian dalaman manusia. So, inner net ni ada dua. Darah dengan saraf. Darah, ketua dia, kerjaan dia jantung. Saraf, kerjaan dia otak. So fikiran akan menentukan getaran atau gelombang minda, gelombang otak. Perasaan akan mempengaruhi ritma, gelombang, getaran jantung. So, emosi
mempengaruhi jantung. Jantung mempengaruhi sistem darah. So, kalau nak sistem body sihat, sistem bumi sihat, apa kena jaga? Emosi manusia kena jagalah. Betul? Kalau emosi manusia tak sihat, tidak ikut fitrah, dia akan rosakkan diri dia dan alam. Itu baru sistem darah. Ada lagi satu sistem fikiran. Waktu kamu tidur, gelombang otak kamu lain. Betul? Waktu kamu mandi dalam sungai, gelombang lain. Betul? Waktu kamu menyanyi dalam toilet, gelombang otak kamu lain. Waktu kamu bermain dengan kucing, gelombang otak kamu lain. Kalau gelombang otak kita tidak tune dengan betul, kita akan berfikir dengan salah. Bila kita fikir dengan salah, kita akan ganggu nerve system. So kita kena make sure kita gunakan fikiran kita dengan betul. Kalau kita tak gunakan dengan betul, sistem saraf kita rosak. Sama seperti kita akan rosakkan sistem saraf yang ada pada muka bumi. So macam mana kita nak jadi khalifah, custodian, kalau kita pun sakit, mentally sakit, emotionally sakit. So kesimpulannya, manusia perlu menjaga kesihatan mental dan emosi. Barulah dia boleh jadi penjaga kepada alam. Sebab body dia is a part of the whole alam. Dia punya inner net, dia punya nadi, sekali senafas senadi dengan bumi. So kalau dia rosak, bumi rosak. Okey. Okay, saya tunjukkan video seterusnya kerana kita nak cepat. Tapi dalam video ni ada rupa, ada bentuk, ada garisan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Julat frekuensi cahaya boleh dicerap oleh mata manusia hanya sedikit saja. Medan tenaga elektromagnet yang boleh kita cerap ini boleh diterjemah menjadi nombor dan diungkap dalam bahasa matematik. Bahasa matematik pula boleh diterjemah menjadi bahasa visual, menjadi titik, garis, rupa dan bentuk-bentuk geometri asas seperti segitiga, empat segi, segi bujur, pentagon, heksagon, oktagon, bulatan atau sperak dan sebagainya. Kesemuanya ini setaat, patuh dan akur kepada hukum alam ataupun law of nature. Kepatuhan dan aturan ini dapat dilihat pada segala jenis kehidupan, termasuklah serangga yang wujud daripada skala mikro atau kuantum hingga ke skala kosmik. Contohnya pada corak garisan lingkaran, kitaran atau lengkungan Fibonacci, urutan dan kadar Fibonacci, corak pecahan atau fraktal, corak getaran, simetri, mandala dan simetrik. Ciri-ciri ini dianggap sebagai bahasa fitrah ataupun disebut sebagai bahasa Tuhan. Sekiranya melihat itu atau memerhati itu dengan paksi, kita sebenarnya sedang membaca bahasa Tuhan, membaca tanda-tanda. Tidak kira lah apa jua yang kita lukis. Bila kita melukis, kita sedang menjadi saksi kepada bahasa Tuhan, saksi kepada tanda-tanda kebesaran pelukis atau pencipta atau seniman atau saintis yang maha agung. Next, saya tunjuk video. The spiral is what we perceive to be the torque of the universe. Prana, or creative force, swirls Akasha into a continuum of solid forms. Found at all levels between the macrocosm and the microcosm, from spiral galaxies to weather systems, to the water in your bathtub, to your DNA, to the direct experience of your own energy. The primordial spiral is not an idea, but rather that which makes all conditions and ideas possible. Various types of spirals and helices are found throughout the natural world. Snails, sea coral, spider webs, fossils, seahorses' tails, and shells. Many spirals appearing in nature are observable as logarithmic spirals or growth spirals. As you move out from the center, the spiral sections get exponentially larger. Like Indra's net of jewels,
logarithmic spirals are self-similar or holographic, such that the characteristics of every part are reflected in the whole. 2,400 years ago in ancient Greece, Plato considered continuous geometric proportion to be the most profound cosmic bond. The golden ratio, or divine proportion, was nature's greatest secret. The golden ratio can be expressed as the ratio of A plus B to A is the same as the ratio of A to B. To Plato, the world's soul binds together into one harmonic resonance. The same pentagonal pattern that exists in a starfish or in a slice of okra can be seen in the path of the planet Venus, traced in the night sky over an 8-year period. The intelligible world of forms above and the visible world of material objects below through this principle of geometric self-similarity. From the self-similar spiral patterns of the Romanesco broccoli to the arms of galaxies, logarithmic spirals are a ubiquitous and archetypal pattern. Our own Milky Way galaxy has several spiral arms which are logarithmic spirals with a pitch of about 12 degrees. The greater the pitch of the spiral, the tighter the turns.
Okey, kesimpulannya, apabila kita melukis, sama ada kita melukis atas nama seorang pelukis atau seorang saintis, kita sedang sebenarnya akhirnya kita belajar untuk menjadi saksi dan untuk mengenal pelukis, mereka, pencipta, saintis yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Sulaiman Sedo di atas perkongsian sebelum tadi. Prof, ada beberapa soalan yang ada sini. First, bukan soalan lah, yang first ni daripada Cik Sylvester Yusen. Salam sejahtera all. Thank you Prof. Hasnul for the sharing. It's a very well-constructed and meaningful storyline. It made a viewer like me engage more in depth with your drawing explanation. It provides a point of departure for a deeper conversation between me and the viewer and listener, and your work. Hope we meet and share knowledge again. Thank you, Professor. This is daripada Cik Sylvester lah, daripada Unimas. Kawan lama, Sylvester, apa khabar? Terima kasih. Keduanya kita ada soalan. Okay, yang ini soalan daripada Jiva. Silakan. Okay, Jiva tanya, what kind of artwork do people with high conscious make? Thank you. People with high consciousness doesn't need to make artwork anymore. Okay. It's like when you are looking or witnessing beauty in front of you, greatness in front of you. For example, if you are witnessing the majestic grandeur of a mount, for example, Mount Kinabalu, right in front of you, your presence somehow dissolved into that greatness. You don't even have time to draw or to paint. It's just whatever you draw, whatever you paint, whatever you call artwork that you want to come out with will be a very poor translation of the very experience of being in greatness or being embraced in the greatness. It's like you are also in a beautiful landscape, beautiful river, beautiful ocean, or whatever you are facing, beautiful serangga. For a moment, you dissolve yourself. You become a part of that greatness. You are witnessing greatness, the grand design. It humbles you. So you stop for a while. You be in a state of silence. You be in that alpha state. And then you be in the theta state. You dissolve into that greatness. And you know that you are witnessing a part of you, a part of this dance of the cosmic. So at the moment of this dissolution of your ego, you don't do artwork. Maybe you come back into your common sense, to your beta brainwave, when you may want to replicate that experience in the form of a painting or an artwork, but that will be a poor translation of that. Maybe you come up with a paper or a journal describing everything, all the data that you have collected. But that also will be a poor translation of it. So when you are in a higher consciousness, what we call you are engaged with your subconscious, we only use 1% of our consciousness. The other 99% is our subconscious. We are living in a world where everything is about this lower consciousness. We may get veiled, kita dihijab daripada mengalami pengalaman yang begitu. Tapi kalau kita melukis, berkarya, memerhati, atau kita meneliti. Kalau kita saintis, kita kena meneliti dari sudut-sudut kuantitatif, dari sudut-sudut yang ada evidence fizikal.
kita mungkin menggunakan elemen yang canggih, tapi data yang kita terima itu mungkin akan membuatkan kita wow, tunduk. So the experience of higher consciousness is tunduk. Bukan angkuh, tapi tunduk. Submission. Total submission to greatness that is showing itself through this signs, tanda-tanda. Don't have to do anything. Just absorb. Okay, Jiwa. Lebih kurang. I am showing here one of the things mentioned in some of the videos. It's about symmetry, which is the behavior of subatomic quantum particle, and you can also see the same symmetry, including Fibonacci, but symmetry most of all, in many things, including in serangga. You see in the symmetry of the wing, symmetry of the wing pattern. You go, I mean, you can draw it, or you can use some high-end imaging technology to analyze the patterns and everything, but it follows this basic symmetrical principle that you can find from the quantum level up to the galactical level. And apa ni semua ni? We are witnessing greatness in action. So I think that is supposed to be the beginning of drawing and the ending of the act of drawing. I like to draw, but we have to start from there. We have to end from there. If not, we'll go off tangent. Lebih kurang macam itulah ya, Saudara Jiwa. Thank you for asking. Professor, what's your comment on art as therapy? And if we stress or being pressured, can art be made? And what is the results? I can go on until 4 o'clock in the morning when it comes to art as a form of therapy. You can ask Najib himself as well. Not that I want to put Dr. Najib on the spot, but art as a therapy is a pathway that I would encourage, if the person who asked the question is a young person, to engage with. It's one of many pathways that I think art should be explored. Of course, it is not really explored that much yet, maybe not worldwide, but certainly in Malaysia, if you look at the existing literatures. So the potential of art as a vehicle to assist in the process of healing, especially when it comes to mental health, is extremely significant. It's extremely important. It's extremely needed, especially now, because we are facing a world that is pressing us based on a certain paradigm that is not sustainable and it's not healthy. I can go on and on about that. But certainly there are many cases where we find that art has become a safe space, mentally, emotionally, even physically, for people who are suffering from the kind of pain that you cannot see with your own eyes. You see many suicidal people who kill themselves. If you look at them as a person, you are looking at a happy person, but they were not. I can cite few names, and you look at them as happy person, but they are not. So these are hidden, veiled pains, sickness, that we want to put aside. We don't want to acknowledge it. It's like elephant in our heart, but we don't engage, we don't confront it. We want to put it aside because we are so busy trying to achieve our ranking, our whatever kind of KPI, this kind of male, masculine, testosterone kind of competition where the mind has been turned from a garden into a racetrack. So we need art as a safe space. Currently, for the past 2 years, I've been working with 6 kids with dyslexia. You can't see
that there are actually dyslexic kids. You can see kids with autism, you can sort of identify physically kids with other kind of like Down syndrome atau lembam dan sebagainya, but you can't see physically kids with dyslexic. But these kids are normally considered as lembab, slow learner, and in many cases the people will marah mereka, tengking, pukul, tampar, dianggap sebagai tidak berguna untuk masyarakat, tidak boleh tidak memberi sumbangan kepada masyarakat, dan akhirnya mereka ni akan mengisi penjara. Ini berlaku di Amerika Syarikat. Lebih daripada 50% dalam satu penjara itu, mereka yang masuk penjara itu semasa kecil, mereka ni sebenarnya disleksi. Dan ramai pelukis, pekarya, mereka disleksi. Saya dapati mereka ni ada banyak kes ya, ada yang mungkin kita tak boleh lagi kita ceritakan, kena abuse dan sebagainya, ataupun sepanjang sekolah rendah mereka ini dibuli. Mereka menggunakan art sebagai safe space, dan anak-anak ini membuatkan hati saya tersentuh kerana mereka mengingatkan saya kenapa saya sangat suka melukis sewaktu saya kecil, dan mereka mengingatkan saya apa dia faedah daripada melukis. Kerana kadang-kadang kita jadi jaded, 33 tahun saya di dalam bidang seni, kita terlupa ianya menjadi kerja, ianya menjadi kajian, ianya menjadi KPI, paper, menjadi marketing, menjadi business, menjadi ekonomi, bahasa ekonomi, kita lupa. Jadi memang seni, masuklah melukis, sangat-sangat berfaedah untuk dijadikan sebagai denai untuk memulih kesakitan yang tidak boleh dilihat, iaitu kesakitan mental dan kesakitan emosi. 1 daripada 3 orang dewasa di Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Tak kiralah siapa mereka, termasuklah pensyarah, mungkin lebih-lebih lagi pensyarah. Tapi kita tidak begitu menanganinya kerana kita nak letak dan sapu dia bawah kapet. Kerana yang penting adalah perlumbaan nombor. Jadi soalan yang sangat penting lah. Cuma saya mungkin kita tidak ada masa untuk lebih. Tapi saya setuju. Sangat penting. Okay? Saya teringat satu projek daripada NGTF, Open Wall. Itu adalah salah satu daripada cara kalau saya boleh guna perkataan intervensi untuk mental health, di mana sesiapa saja boleh berkarya terus di permukaan dinding, do all the expression on the wall. I think that this is another cara untuk seseorang tu meriliskan everything apa yang nak luahkan. That is the best platform, because salah satu method untuk meluahkan segala terbuku itu adalah menerusi penulisan diary. Tapi apabila NGTF membuat satu alternatif platform, if I can use that word, this is another cara untuk kita cadangkan dalam intervensi mental health melalui seni. Satu yang saya tambah daripada apa yang Dr. Najib sebut tu, kita beri contoh simetri ya. Tradisi simetri ini bukan hanya boleh dilihat dari sisi sains. Kalau dari sisi budaya seni, kita sudah ada tradisi simetri ini dalam banyak bentuk, tradisi visual sehinggalah ke 4,000 tahun dahulu, daripada tradisi Hindu, Buddhis dalam mandala hinggalah kepada Islamic art dan sebagainya. Tetapi bila kita, mungkin saya tak dapat nak ingat, I cannot cite immediately literature about how mandala, image yang ada radial symmetry ini boleh membantu seseorang itu untuk fokus kepada sekarang. Jadi kelebihan-kelebihan seni dalam mental health ni ada banyak literature. Saya tak boleh nak cite sekarang, tapi saya pernah ada satu temu bual satu ketika dulu di mana saya bacakan beberapa sumber literature yang membuktikan bahawa secara akademik dan secara saintifik,
bahawa kegiatan seni termasuklah melukis sesuatu yang simetri, termasuklah kalau mungkin dalam konteks serangga tu melukis serangga, dan serangga ni ada banyak kadang-kadang kita boleh lihat ianya dijadikan mandala, ianya dijadikan t-shirt, jadikan logo dan sebagainya, kerana dia ada sifat simetri itu boleh membantu proses pemulihan untuk distress, untuk fokus kepada sekarang, fokus kepada the moment, fokus pada proses. So banyak faedah dia dan saya sangat setujulah ianya perlu diterokai. InsyaAllah. Okey, nampaknya ada soalan lagi. Kalau ada soalan boleh diajukan soalan. Kalau tak nak type boleh buka video dan bertanya terus pun amat dialu-alukan. Tapi saya mohon maaf lah kita tak melukis secara literalnya melukis serangga. Tapi saya memberi fundamental of what's behind apa yang kita lihat termasuk pada serangga. Especially the sifat-sifat simetri yang ada, sifat fractal. These are all a part of this, electromagnetic field and how it behaves. And how that hukum create the kind of world that we are experiencing, regardless of what you do, whether you are an artist or a scientist, you will see this language, or what we can call the language of God, right in front of you. You are witnessing it. So I hope no matter what we do, we will begin and come back to that. If not, kita jadi off tangent. Kita hanya buat untuk tujuan mencapai kita punya ranking lah, itulah inilah. So hopefully this will help us return back to the beginning and to the ending. InsyaAllah lebih kurang. InsyaAllah. Okay. Nampaknya tak ada soalan lagi, Prof, nampaknya. Okay. Kalau kita tak ada soalan, dengan izin saya dengan ini kita tamatlah sesi soal jawab dan maka tamatlah sesi webinar Insekta melukis rupa dan bentuk menerusi unsur garisan. Di kesempatan ini saya mewakili semua ahli jawatan kuasa yang lain. Pertamanya ingin meminta maaf jika ada sebarang kesilapan daripada pihak kami. Keduanya, saya personally mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin bukan ribuan lah, tak ada nombor saya nak bagi. Cuma terima kasih yang tak terhingga lah kepada Prof. Madya Hassan Jamal Saidon atas kesudian untuk meluangkan masa bagi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Saya ingin mengajak kepada semua peserta webinar hari ini untuk mengambil bahagian dalam pertandingan seni Insekta yang telah pun bermula sejak 15 Ogos yang lalu dan akan berlangsung hingga 15 Oktober 2022 untuk sesi penghantaran karya. Jadi sebarang maklumat boleh check out Instagram dan Facebook Seni Insekta. Okay? So sebelum kita akhiri program ni, elok kita bergambar terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan. Okay. Oleh itu saya minta peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Okay. Boleh buka kamera. Okay. Ada beberapa ucapan kat sini. Terima kasih banyak Prof. Sangat menarik pembintangan Prof. Arigato Prof. Kuliah ilmu terbaik. Terima kasih Prof. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Terima kasih atas perkongsian ilmu yang menarik ini Prof. Okey. Mohon buka kamera. Okey, kita akan ambil gambar. Some of the familiar faces. Diva. Alright. Okay.
Okay, boleh ambil gambar rasanya. Okay, ready, 1, 2, 3, ready, 1, 2, 3, lagi sekali, ready, 1, 2, 3. Alright. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua peserta yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam program webinar ini. Semoga semua tidak perluangan tangan kosong dan semua mendapat ilmu yang dapat dibawa pulang bersama. Saya ingin sekali lagi minta maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan, terdapat sebarang kekurangan daripada pihak saya especially dan ahli jawatan kuasa yang lain sebelum bersurai. Ingatkan supaya pelajar jangan lupa mengisi borang Google Form kehadiran yang telah dikongsikan pada ruangan chat untuk kelayakan anda mendapatkan ECG penyertaan. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Seni Insekta di Instagram, sekali lagi bila saya cakap tadi, Facebook, TikTok. Iaitu izinkan saya mengundurkan diri dan semoga kita semua dapat berjumpa lagi di program yang seterusnya. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Prof. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum.